apakah cara yang betul mengikut ajaran dan amalan sunnah? Sebab ada kawan saya ni, dia kata dia belajar sunnah, kemudian dia tak pergi dah masjid. Tak menghadirkan diri masjid, kerana kebanyakan masjid kita ini tak ikut sunnah. Yang ni kita kena perbetulkan para jemaah sekalian. Kita kena perbetulkan. Setakat mana dia tak ikut sunnah tu? Kena tengok. Sebab itulah ulama bincang dalam bab boleh tak boleh kita ikut imam fasik, imam mubtadi', boleh tak boleh? Jadi ulama kata kalaulah fasik dia tu siapa mereka membawa dosa besar kufur itu tak boleh ikut. Bid'ah dia tu bid'ah yang keluar daripada ahli sunnah seperti imam Syiah. Jadi tak boleh ikut. Tapi kalau benda khilaf, kenapa tak pergi masjid? Imam baca kunut. Kenapa tak pergi masjid? Imam zikir kuat lepas salat. Kenapa tak pergi masjid? Imam baca bismillah kuat. Itu benda khilaf fiqhi. Tapi kenapa tak pergi masjid? Apa alasan kita nak gugurkan hak tak pergi masjid? Sedangkan dalam sunnah Nabi SAW, bagi orang lelaki solat berjamaah di masjid itu suatu kewajipan. Di mana sunnahnya? Tak setuju dengan imam ni, kita cari imam lain. Banyak lagi kan, surau ada, masjid ada, kita duduk sini. Dia kata lepas solat macam-macam dia punya program. Baik, lepas solat dia punya program, kita tinggalkan. Yang penting kita solat berjamaah dengan kaum muslimin. Selepas solat, kita zikir seorang-seorang pun tak apa. Kalau tak mau ikut dia, habis kita zikir, kita pun solat sunat, kita ataupun balik solat sunat di rumah, tidak jadi masalah. Boleh ikut kuliah online kita. Ataupun kita duduk menyendiri di mana-mana, kita dengar kuliah, tidak jadi masalah. Tapi tak pergi masjid itu bermasalah. Sebab itulah bagi anak lah, kita jangan terlebih SOP sunnah. Jangan terlebih. Saya jumpa satu kumpulan, ini realiti dalam hidup. Dia ikut kumpulan kita ni pergi Madinah. Puak-puak dia, maghrib dia pergi solat di masjid, jamak. Isya, orang berduyung pergi masjid, duduk buah di lobi hotel. Ya, duduk buah. Kita kata, kenapa tak pergi masjid? Dia kata, kami ikut sunnah. Sunnah apa? Orang musafir kan kena jamak. Kata, alim molek puakmu. Kamu tak ingat ke tidak? Solat di Madinah ini, kita sudah duduk berapa hari di sini? 8 hari duduk di Madinah. Jadi para ulama mengatakan selepas daripada 4 hari tak ada lagi jamak. Dia kata kami selagi tak balik musafir kami saja. Pandangan-pandangan orang sudah tidak diterima. Saya bimbang ini cara kita akan jadi ghurur. Syaitan masuk melalui ghurur bis sunnah. Kita ni ikut sunnah, kita jadi ghurur pula. Ghurur mana terpedaya. Orang lain itu semua sesat. Orang lain itu tak baik belaka, orang lain itu bid'ah, kami ni sunnah. Sunnah apa? Sunnah duk buat di lobby hotel ketika orang duk solat di masjid. Isa okok pula tu sebahagiannya. Kita kata dahsyat. Jadi kena belajar. Satu sunnah dari sudut amalan, pelaksanaan, satu sunnah dari sudut perhubungan di antara kita dengan masyarakat. Satu lagi sunnah, ada benda khilaf. Sebab itulah saya tulis buku, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Tuan-tuan cari buku ni. Rahmat dalam Perbezaan ni penting sangat-sangat kita belajar. Sebab apa? Sebab kita tahu kenapa ulama berbeza pandangan. Kenapa timbulnya mazhab. Ulama bukan suka-suka buat mazhab. Imam Syafi'i tak benar ikut dia. La tuqallidni. Imam Syafi'i, jangan ikut aku, ikut sunnah. Imam Ahmad kata, jangan ikut aku, ikut sunnah. Tapi kita nak direct kepada sunnah, kita tak faham, kita ikut apa yang diistimbatkan oleh para ulama'. Maka ini kena fahamlah, kena jelas. Kadang-kadang kita terlebih sangat. Lebih-lebih lagi yang baru belajar ni. Dia punya lompat lebih daripada orang lain lagi. Ustaz kita sendiri pun dia kata apa? Ni ustaz ni tak cukup garam sunnah ni.